Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Video bagi segmen tafsiran isi kandungan DSKP Matematik KSSR Semakan 2017. Perbincangan bukan sahaja mentafsirkan kandungan pembelajaran yang dihasratkan, malah mempamerkan persamaan dan perbezaan antara dokumen KSSR dengan dokumen terbaru ini yang akan mula dilaksanakan mulai tahun 2022 bagi tahun 6. Adalah dipohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka sama DSKP agar memudahkan penyimakan dan pemahaman. Perbandingan DSKP KSSR berbanding DSKP KSSR Semakan 2017. Bidang pembelajaran DSKP KSSR ialah 4. DSKP KSSR Semakan 2017 ialah 4. Tajuk untuk DSKP KSSR adalah 12. Untuk DSKP KSSR Semakan 2017 ialah 8. Untuk SK DSKP KSSR ialah 21. Manakala DSKP KSSR Semakan 2017 ialah 25. SP untuk DSKP KSSR ialah 29 dan DSKP KSSR Semakan 2017 ialah sebanyak 38. Untuk catatan, DSKP KSSR Semakan 2017 diperlengkapkan dengan lajur catatan. Perbandingan yang dilakukan adalah dalam aspek standard kandungan dan standard pembelajaran. Penjelasan juga mengambil kira maksud penyataan SK dan SP dengan contoh-contoh tertentu. Tajuk pertama, nombor bulat dan operasi asas. Skop nombor dokumen sebelum ini adalah dalam lingkungan 7 digit 99999. Manakala KSSR Semakan melibatkan nombor hingga 10 juta. Elemen penggunaan kalkulator telah dikeluarkan kerana penggunaannya tidak semestinya di tahun 6. Memperkenalkan nombor dalam bentuk pecahan juta dan perpuluhan juta adalah bersamaan pelaksanaannya dalam DSKP terkini. Elemen menyelesaikan masalah melibatkan nombor bulat, pecahan dan perpuluhan masih dikekalkan. Mengenal pasti nombor perdana telah pun dilaksanakan pada tahun 5. Tahun 6 dilanjutkan standard pembelajarannya kepada mengelaskan nombor dalam lingkungan 100 kepada nombor perdana dan nombor gubahan dianggap sebagai elemen tambahan. Jelas menunjukkan hanya kandungan nombor gubahan menjadi suatu skop ilmu baru yang dikemukakan. Jika dilihat secara perbandingan, nombor gubahan dimasukkan atas keperluan sebagai elemen pelengkap bagi nombor perdana yang diajar sebelum ini. Sedangkan secara mudah, selain nombor perdana, maka pelengkapnya adalah nombor nisbah. Adalah diingatkan standard kandungan dan standard pembelajaran skop bagi penyelesaian masalah perlu melibatkan SK dan SP sebelumnya bagi tajuk berkaitan. Contoh, SK nombor bulat dan operasi asas, SK operasi asas dan operasi bergabung, dan nombor perdana dan nombor gubahan adalah skop bagi 1.4 iaitu penyelesaian masalah. Ini berlaku terhadap semua tajuk. Secara keseluruhan, penggunaan alat bantu belajar perlu dijadikan pemangkin ketika melaksanakan proses PDP yang berkesan. Alat-alat pembilang yang ada di persekitaran atau di pasaran wajar digunakan. Kemahiran penggunaan abakus adalah digalakkan penggunaannya pada tahap 1. Tahap 2 lebih menekankan kemahiran peringkat mental aritmetik.
Penggunaan kalkulator juga boleh perkenalkan seawal persekolahan. Apa yang penting, guru praktikkan pada penggunaan sepatutnya. Sokongan tafsiran kepada standard kandungan dan standard pembelajaran boleh dirujuk secara jelas pada buku teks matematik tahun 6. Kemahiran menyebut dan menulis nombor serta aktiviti menulis adalah jelas dipamerkan. Elemen pola melalui pembentukan senarai nombor juga disuratkan dengan jelas dengan pengukuhan prosedur penyelesaian mengikut algoritma yang betul. Dalam situasi ini, proses menggunakan kalkulator boleh digunakan kerana kemahiran adalah lebih kepada tuntutan pembuatan pola, bukan kepada proses pengiraannya. Setiap murid perlu diberi kefahaman bukan sahaja berfokuskan kepada skop nombor sahaja. Guru perlu mendedahkan kemahiran lain seperti pola dalam bentuk senarai nombor dan pola objek yang disusun. Kemahiran memantapkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan sejarah matematik, kelebihan kemahiran keistimewaan nombor perdana, pembuktian dari pelbagai sumber melalui pembacaan, buku rujukan, internet dan sebagainya. Di peringkat tahun 6, sewajarnya murid berupaya membuat sesuatu rumusan atau mengeluarkan idea berkaitan dengan apa yang telah mereka pelajari. Rumusan berkaitan anu, berkaitan hubungan antara operasi asas dan cukup yakin membezakan elemen lain seperti apa itu ayat matematik, penyataan berayat, ungkapan dan sebagainya. Mengetahui strategi penyelesaian matematik serta langkah-langkah iaitu prosedur atau algoritma penyelesaian masalah. Sewajarnya guru telah membimbing murid untuk membuat suatu elemen penakulan atau rumusan berdasarkan situasi-situasi tertentu seperti mengapa 2 tambah 5 darab 3 sama dengan 17 bukan 21, dalam kurungan 2 tambah 5 tutup kurungan darab 3 sama dengan 21 bukan 17. 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. 5 darab 3 sama dengan 3 darab 5. 6 tolak 5 tambah 7 sama dengan 6 atau 8 atau negatif 6. 5 tolak 5 darab 5 tambah 5 sama dengan. Tajuk kedua, kombinasi bagi standard pembelajaran berkaitan pecahan, perpuluhan dan peratus. SP bagi pecahan yang dikekalkan di tahun 6 adalah berkaitan membahagi pecahan bagi 2 nombor, melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Elemen pecahan melibatkan pendarapan pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bercampur diajar di tahun 5. Standard pembelajaran berkaitan perpuluhan adalah berkaitan mendarab perpuluhan dengan perpuluhan dan membahagi perpuluhan dengan perpuluhan. Penyelesaian hingga 3 tempat perpuluhan. Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat didedahkan di tahun 5. Dalam peratus, menukar perpuluhan kepada peratus melebihi 100% dan sebaliknya. Menyelesaikan ayat matematik operasi tambah dan tolak melibatkan peratus dan menentukan nilai bagi peratus hingga melebihi 100% daripada kuantiti dalam perpuluhan dan sebaliknya. Menukar perpuluhan kepada peratus dan menentukan nilai bagi peratus hingga 100% telah diberi pendedahan ketika murid KSSR semakan 2017 ini di tahun 5. Tahun 6 adalah dilanjutkan kepada yang melebihi 100%. DSKP KSSR semakan 2017 ini mengekalkan operasi bergabung yang melibatkan sebarang 2 operasi asas melibatkan nombor bulat, pecahan dan perpuluhan.
bagi standard kandungan berkaitan penyelesaian masalah adalah melibatkan standard pembelajaran, menyelesaikan masalah harian, melibatkan nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan peratus. Dalam memastikan SK dan SP berkaitan pecahan, perpuluhan dan peratus, murid sewajarnya telah menguasai sepenuhnya kefahaman terhadap apa yang dimaksudkan dengan pengangka, penyebut, pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Murid juga sepatutnya mampu mengaitkan antara pecahan, perpuluhan dan peratus yang boleh berkait serta mampu melaksanakan konsep perbundaran pada 1, 2, 3, tempat perpuluhan dalam konteks perpuluhan. Berikut adalah secara teknikal bagaimana guru boleh menguraikan bagaimana penyelesaian pengiraan melibatkan pendaraban pecahan wajar dengan pecahan wajar. Contoh, 1/2 darab 1/3. Perhatikan contoh penyelesaian berdasarkan animasi berikut. Berikut adalah animasi berkaitan contoh berikutnya, iaitu 2/3 darab 1/4. Seterusnya, animasi bagi contoh soalan pecahan wajar darab nombor bercampur, iaitu 1/2 darab 2/3. Tajuk berikut adalah tajuk ketiga, iaitu wang. Berlaku penambahbaikan penyataan terhadap pengurusan keuangan, iaitu mengenal harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebat, voucher, bil, receipt, invoice, aset, liability, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Menentukan harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebat, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Terdapat penambahan standard kandungan dan standard pembelajaran berkaitan insurans dan takaful, iaitu mengenal insurans dan takaful dan menerangkan tujuan dan kepentingan pelindungan insurans dan takaful. Bagi penyelesaian masalah berkaitan tajuk wang ialah menyelesaikan masalah harian melibatkan harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, rebat, voucher, bil, receipt, invoice, aset, liability, faedah, dividen dan cukai perkhidmatan. Pengurusan keuangan dan risiko dalam situasi harian adalah digalakkan kepada semua pendidik untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dengan merujuk kepada panduan pelaksanaan pendidikan keuangan, merujuk glosari pendidik keuangan serta rujukan lain yang berkaitan dengan pendidikan keuangan. Rujukan buku teks matematik tahun 6 KSSR semakan 2017 telah menterjemahkan dan menghuraikan berkaitan dengan tajuk wang ini dengan jelas, seperti kenali harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, ribat, voucher,
bil, invoice, resit dan sebagainya. Juga mengandungi elemen pendidikan keuangan berkaitan aset, liability, insurans dan takaful. Tajuk keempat adalah masa dan waktu. Mengekalkan serta mengemaskini penyataan standard kandungan dan pembelajaran berkaitan zon masa. Manakala standard kandungan dan standard pembelajaran berkaitan sistem 24 jam serta mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa dipelajari di tahun 5. Guru dibekalkan dengan maklumat yang boleh dijadikan rujukan dan panduan ketika melaksanakan PDP dengan berpandukan buku teks dan bahan rujukan lain. Contoh yang dipaparkan adalah disuratkan di buku teks matematik tahun 6. Tajuk kelima adalah berkaitan dengan ukuran dan sukatan. Berbanding dengan DSKP KSSR, tiada perubahan isi kandungan berkaitan penyelesaian masalah melibatkan ukuran dan sukatan. Penyataan yang disuratkan berdasarkan DSKP KSSR semakan 2017 ini lebih mudah difahami dan diperincikan sebagaimana berikut. Panjang dan jisim, panjang dan isi padu cecair dan jisim dan isi padu cecair. Perincian skop yang perlu dikuasai berdasarkan standard pembelajaran boleh dilihat berdasarkan contoh-contoh ini. Tajuk ke-6. Ruang. Terdapat SK dan SP yang dikeluarkan daripada DSKP KSSR semakan 2017. Ianya telah diajar pada tahun 5 terhadap perlengkapan dan tambahan standard pembelajaran bagi SK berkaitan sudut dan bulatan, iaitu membentuk sudut berdasarkan nilai sudut diberi, mengenal pusat bulatan, diameter dan jejari serta melukis bulatan berdasarkan ukuran jejari yang ditentukan. Slide ini menunjukkan beberapa contoh berkaitan sudut yang perlu dipelajari oleh murid, khasnya sudut tegak, sudut tirus, sudut cakah dan sudut pada garis lurus. Guru seharusnya memastikan konsep berkaitan pusat bulatan melibatkan diameter, pusat bulatan dan jejari dikuasai sepenuhnya agar murid cukup bersedia mempelajari skop seterusnya di peringkat sekolah menengah. Merujuk kepada penggunaan alat bagi membentuk bulatan, guru dan murid diberi peluang untuk mereka cipta peralatan yang berunsurkan pembinaan bulatan berdasarkan ukuran jejari atau diameter yang diberi. Peralatan tajam sebagaimana yang lazim digunakan dan yang terdapat dalam set geometri alat jangka lukis mempunyai bahagian yang tajam. Ini menimbulkan isu keselamatan yang perlu sentiasa diambil berat. Sekiranya guru mampu memastikan penggunaan dengan pengawasan yang baik dan terkawal, tiada masalah alat ini digunakan. Sebaliknya, sekiranya kawalan keselamatan diragukan, eloklah guru menggunakan peralatan lain seperti tali atau benang dan pensel atau penggunaan pembaris khas. Tajuk berikutnya adalah ketujuh iaitu koordinat, nisbah dan kadaran. Secara keseluruhan, standard kandungan dan standard pembelajaran adalah masih dikekalkan dengan beberapa penambahan elemen kemahiran. Koordinat masih mengekalkan SP-nya iaitu menentukan jarak mengufuk dan mencancang antara dua lokasi berdasarkan skala yang diberi. Ianya berlaku pada sukuan pertama di mana nilai X dan Y adalah positif. Mengekalkan skop yang sama bagi nisbah. Cuma bagi DSKP KSSR semakan 2017, respon terakhir mewakilkan nisbah dua kuantiti disempurnakan dalam bentuk termudah. Penambahan elemen juga berlaku kepada SK iaitu menentukan kuantiti yang berkadaran
dengan berdasarkan nisbah yang diberi. Dipaparkan contoh SP berkaitan koordinat yang boleh dirujuk pada buku teks matematik tahun 6. Contoh ini berkaitan jarak di antara dua koordinat. Nisbah merujuk kepada rajah sebelah kiri. Komunikasi yang jelas dan berkesan perlu dipastikan supaya setiap pernyataan yang mungkin berkaitan pecahan boleh dilaksanakan dengan betul dan bermakna apabila ditanyakan. Apakah nisbah bilangan petak hijau kepada bilangan petak merah? Maka sebutan nisbahnya ialah 1 kepada 3. Apakah nisbah bilangan petak hijau kepada keseluruhan? Sepatutnya 1/4. Apakah nisbah bilangan petak keseluruhan kepada merah? Sepatutnya 4/3. Tajuk terakhir di bawah tajuk pengurusan data, elemen penambahan berlaku pada melengkapkan carta pi berdasarkan nilai sudut 45 darjah, 90 darjah dan 180 darjah dengan kuantiti diberikan serta mentafsir data. Manakala SP berkaitan mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pi diajar pada tahun 5. Begitu juga bagi penentuan dan pengiraan berkaitan mod, median, min dan juga julat. Kebolehjadian elemen yang sama dikekalkan dengan sedikit pengemaskini penyataan. SK penyelesaian masalah hanya melibatkan pengubahsuaian elemen tanpa mengubah maksud asal sebagaimana yang dinyatakan dalam DSKP KSSR. Paparan sebagai contoh berkaitan melengkapkan carta pi dan kebolehjadian yang disuratkan pada buku teks matematik tahun 6 yang akan diguna pakai nanti. Sekian, terima kasih.